Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam tanggungjawab kita hari ini sebagai orang lelaki di dalam masyarakat dan di dalam rumah tangga. Soal kedudukan keluarga pada hari ini benda yang menggerungkan masyarakat, khususnya semakin hari semakin ramai bertambah, walaupun tak berlaku di rumah kita, berlaku di negeri Islam juga. Bunuh diri melalui live shot, sama ada makan ubat, berlaku sehari dua hari makan ubat kerana baloh di dalam keluarga, tuduh-tuduhan yang tak sebenar, dan juga tipu menipu di segi pesaka. Pak saudara ambil harta dia, tipu, maka tak apa, dia kata kita bunuh diri, lepas tu kita jumpa depan Tuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kes. Satu kes yang lain pula, dengan sebab rumah tangga juga berlaku bunuh diri dan berlaku pembunuhan. Dan saya rasa di rumah kita pun tak jauh. Hari ini kita terdapat ramai daripada keluarga, orang-orang tua pergi ngaduha kepada polis ataupun sedadu sehingga anak dia tak tahan dah duduk luar ni. Duduk luar pun jadi mudarat kepada orang, baik igak duduk dalam. Ramai juga di dalam kalangan kita benda-benda ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, soal pasal keluarga, satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Iblis ni dia buat rumah, dia buat mahligai dia di dalam sungai, di dalam air. Thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamhum fitnatan. Kemudian dia hantar tentera-tentera dia, orang nak paling dekat dengan naik iblis ni, ketua iblis, orang yang sebesar-besar fitnah yang dia buat di dalam bumi ni. Siapa boleh buat fitnah, orang tu boleh dekat dengan naik dia, dengan iblis, dengan ketua iblis. Maka setiap hari dia tanya, kata, ma sana'ta syai'a. Nah, ada seorang dia kata, fa'altu kadza wa kadza, saya buat sekian-sekian, mari ringan tiap hari. Kata iblis, ketua iblis, awak tak ada buat apa sekarang lagi kalau setara ni. Mari hak lain pula, dia kata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Dia kata petang saat ni, tengah hari saat ni saya kelik, lepas tu dalam rumah tangga dia mau tu balah dengan antara isteri dengan suami. Kata iblis, fayudni minhu fayaqul ni'ma anta. Allah, sebaik-baik orang awak ni, sebaik-baik syaitan, sebaik-baik iblis, awak ni boleh duduk dekat dengan saya, kerana usaha nak memusnahkan rumah tangga dan buat fitnah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam masyarakat kita ni banyak benda-benda yang merutuhkan rumah tangga,
Pasal tu Nabi tak mengaku umat. Nabi ada sebut kata laisa minna man khabbaba zaujatan ala zaujiha. Bukan golongan kami orang yang buat pecah belah, orang yang buat balah, orang yang buat kelahi di antara isteri dengan suami. Nabi tak mengaku. Nabi tak mengaku umat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kalau kita nak kelih dengan cara reka sebab-sebab yang merutuhkan keluarga dan rumah tangga hari ini, salah satu daripadanya orang yang jadi tok lelaki tak ada tanggungjawab. Masyarakat rumah kita hari ni kita dapati orang Melayu kita semua bini kerja. Nafkah tak ada bui. Nafkah tak ada bertanggungjawab. Hari ni kita boleh bilang berapa buah motor yang di atas anak di sekolah orang lelaki. Hak lain tu orang perempuan belakang atas. Berapa ramai kah? Kita dapati tempat-tempat kerja hari ini ni dimenguasai oleh orang perempuan. Bahkan makan minum di dalam rumah tangga pun orang perempuan juga bertanggungjawab, bukan tok lelaki. Tok lelaki duduk atas gerai, duduk kedai kopi, tidak ada hasilnya. Bukan semua, tapi itu adalah benda yang berlaku di rumah kita muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini Nabi SAW ada sebut kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ulu. Cukup seorang tadi menanggung dosa dengan sebab dia tak ada tunai tanggungjawab kepada anak dan isteri dan keluarga dia. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita orang lelaki ni tanggungjawab kita penuh-penuh di dalam keluarga. Dan juga tanggungjawab ni juga bukan sekadar kita seorang. Orang perempuan yang ada di rumah terkadang bertanggungjawab tak kurang daripada tok lelaki juga. Karena Nabi ada sebut wal mar'u ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Isteri terkadang oleh kerana sibuk di rumah, di luar rumah, tak ada nak cara rumah tangga, tak ada nak cara kepada anak, kerana kecakam kerja luar banyak berdoa. Ini pun salah satu sebab yang kita hadapi pada masa sekarang. Apakah makna kita gaji mahal, kita ada duit pitih, tapi kelik rumah selerak tabak habis. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini satu sebab besar yang kita hadapi di dalam masyarakat kita sekarang ni. Yang kedua pula, sebab yang kedua, ramai daripada kalangan orang perempuan dengan tidak ada salah sikit pun minta cerai. Salah sikit, silap sikit, mula minta cerai, mula minta tolak di dalam masyarakat. Sedangkan Nabi ada sebut bahwasanya mana-mana perempuan yang minta tolak daripada tok lelaki dia dengan tidak ada alasan, faharamun alaihi raihatul jannah. Nabi kata dia tak akan boleh cium bau syurga di hari akhirat nanti. Bagi orang perempuan, dengan sebab sikit-sikit perbalahan, halo-halo, hadu situ, hadu sini, bala situ, bala sini, Nabi kata faharamun alaiha raihatul jannah, tak bau syurga di hari akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga yang ketiga, sebab yang kita dapati di dalam masyarakat kita sekarang ni, apabila timbulnya dadah, ubat kuda dan benda-benda yang memabuk, anak-anak selerak tabak, keluarga pun pecah belah habis. Dengan sebab tok lelaki sah ke nak cara kepada anak, nak bini dia sendiri pun tak erak nak bawa. Pecah habis keluarga dengan sebab dadah, dengan sebab ganja pula timbul dalam masyarakat kita, dengan sebab daun ketung,
Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ramai bini-bini mengaduha dengan sebab tok lelaki lekat dadah, tak ada nak cara anak, tak ada nak cara rumah tangga, tak ada nak cara hasilan, tak ada nak cara apa langsung. Ini pun salah satu daripada sebab yang kita hadapi di dalam masyarakat kita pada masa sekarang. Dan juga sebab-sebab yang menghancur juga keluarga yang ada pada masa sekarang ni, timbulnya sihir. Timbulnya sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Dia mengaji sihir, dia duk upah sihir untuk balah, untuk kelahi, tak ada kerja lain. Dengan sebab kurangnya masyarakat kita keimanan kepada Allah, terpaksa kita pergi cari minyak mati bunuh, terpaksa kita pergi cari benda-benda yang syirik kepada Allah. Sedangkan Nabi kata, ijtanibu sab'al mubiqat, mujauh 7 perkara yang membinasa dan dosa besar. Salah satu daripadanya Nabi kata as-sihru, sihir. Hari ni tak payah nak buka kedai, nampak kedai demo banyak sikit kita bersihir, nampak demo seni sikit kita mula buat sihir. Kita jom habis duit pitih, berasa segar hati kalulah nampak masyarakat tu duduk balah dan berasa tak seni. Wal'iyadhu billah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab sihir hari ni ramai terpecahnya rumah tangga. Dengan sebab sihir hari ni ramai terpaksa kena tinggal suami dan isteri. Dengan sebab sihir hari ni terkadang kala mati dan sakit. Wal'iyadhu billah. Ini sebab yang menimbul keruntuhan masyarakat dan keluarga pada masa sekarang. Dan seterusnya, apabila timbulnya kemudahan telefon dan terosak internet dan sebagainya, terkadang duduk di atas katil sama tapi hadaplah klien, hak tu pegang telefon, hak ni pegang telefon. Kelik di rumah tak ada peluang pun nak baca Al-Quranul Karim, mata duduk di telefon. Tak ada masa untuk nak berzikir kepada Allah. Wal'iyadhu billah. Dengan sebab kemudahan yang ada pada masa sekarang ni pun terkadang mudah jadi balah dan fitnah. Fitnah, kita dapati fitnah ini besar melalui internet, melalui Facebook, melalui komen, melalui kritik-kritik untuk nak meruntuhkan. Kalau kritik untuk nak membangunkan, tak apa. Tapi kalau niat kritik nak meruntuhkan, ini adalah perkara yang kita kena kecek panjang di dalam masyarakat kita sekarang ni. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, runtuhnya keluarga apabila didikan agama tu kurang. Didikan agama sebenarnya berasas daripada rumah tangga, belum pergi kepada sataban pengajian, belum pada pondok, belum pada sekolah, belum pada mahalai. Terkadang kita pergi duduk tot pelayanan, kita pergi duduk jahat, hak akhir, hak sudah dah. Sedangkan di dalam rumah keluarga kita pun semayang pun kita tak ada ambil berat, mengaji Quran pun kita tak ada suruh. Tanggungjawab ini semualah. Tanggungjawab didik anak ni terdiri pada rumah tangga, sekolah, khususnya sekolah agama, dan sataban-sataban hak udum seksa di tempat kita ni, yang kita kena bincang sama muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kerutuhan-kerutuhan yang ada di dalam masyarakat sekarang ni, timbul akhlak-akhlak yang buruk, perangai yang tak comel, sifat-sifat yang tak molek, menyebabkan runtuhnya kedudukan masyarakat dan rumah tangga yang kita duduk pada masa sekarang.
perangai akhlak, sama ada sebelah tok laki, sebelah anak, sebelah bini, sebelah siapa-siapa saja pun, terkadang dengan akhlak tak baik, perangai tak comel ni, satu punca untuk nak runtuh, satu punca untuk nak menghancurkan sataban crop keluar di dalam masyarakat. InsyaAllah dalam khutbah yang kedua, kita mari bicara tentang bahayanya cara mengkritik, dan kritik yang membangun, dan kritik sama ada membangun ataupun kritik untuk nak meruntuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ni di dalam masyarakat kita khususnya panas, hangat tentang dan parit pelajar-pelajar di Monoro, dan pihak Monoro sendiri pun terima kasih kepada masyarakat yang ada kritik supaya boleh khabar, boleh beki, kerana tujuan kritik itu mahalai dia tak boleh duduk kalau masyarakat tak kenih. Ini satu benda yang cerak dah, kerana tumbuhnya mahalai, tumbuhnya satabankan rindu di tempat kita ni kena sealiran dengan pegangan dan akidah orang tempat itu jelas, itu cerak. Nah, kemudian beberapa hari yang telah lepas kita dapati pihak-pihak yang berkenaan mari talengkau, nah mari minta maaf. Nah, benda yang berlaku yang kita tak suka-suka dan tak ada siapa jangka, nah benda-benda tu berlaku di tempat khususnya, walaupun itu adalah dua kanak ya, hak lain-lain, hak molek lagi dia banyak lagi, alhamdulillah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, itu jalan langkah yang baik yang telah dibuatkan oleh pihak Monoro gaul dengan sataban Islam untuk nak bui, untuk nak jelaskan kepada pelajar-pelajar. Dan hari ini alhamdulillah ada perubahan, tapi di dalam masyarakat kita ni macam-macam kritik dan tuduh-tuduhan. Itu yang saya nak kecek hari ni. Fok-fok acan, fok-fok profesor, fok-fok PhD duduk di mana habis fok ngaji agama, tak ada kecek, tak ada kata gapo. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, pihak kita pada awal-awal lagi benda berlaku ni, kita hantarkan suara pada pemberian untuk kena berubah, kena ubah dan kena ukar masalah ni. Terkadang kita ukar masalah tak pasti kena live shoot, dan pihak pemberian dia kata nanti masyarakat senyap dulu, sejuk dulu, kita akan ukar masalah, kerana masyarakat duduk panah lagi. Nah, dan bukan kata tak siubah. Dan soalan-soalan yang diberi mahalai, tak ada mengajar akidah kau. Saya jawab kata, kanak yang buat benda yang tidak betul dengan agama kita tadi bukan hak sataban Islam. Yang guru-guru kita mengaji agama, dia kanak suku sakak yang tidak ada pelajaran agama, dan ibu-ibu bapa lah taginya situ. Nah, kanak saman tadi tak ada ngaji agama, dia tak ada dulu lagi dah wicar dia tadi. Kalau kita nak tuduh, kita kena tuduh sekolah agama belum pada ni 6 tahun 7 tahun duduk di mana. Kerana kecakam hari ni buat ialah budak Pok Pinang baru masuk 3 bulan baru dengan kita. Akidah belum pada ni duduk di mana. Tapi tak perlu kita tuduh di antara satu sama lain. Ini adalah tanggungjawab kita bersama kena beki. Dan pihak Monoro sanggup beki,
Dan kita nak tegur kepada masyarakat, jangan kita telajak di dalam kritik meruntuh. Itu benar tak comel. Dan kita tidak senyap. Kalau benar tak comel, benar tak molek, tentu sekali pihak guru, bukan saya seorang, ramai guru kita hak agama tidak berhenti radu untuk nak mengubah sekadar yang kita mampu di dalam masyarakat. Dan kita beri ketenangan insya-Allah kepada masyarakat. InsyaAllah benda ni tak akan berlaku lagi. Dan kita boleh main botbat besar lagi. Kerana sekolah mahalai ni, dia tak support sekolah agama deh. Bukan support sekolah kecil-kecil. Dia radap udum seksa ni, dia mau buat kecakam di tempat-tempat kita tak tahu pun. Kita tak tanggungjawab, kita tak tahu. Orang yang bertanggungjawab ya tahu kata kecakam dia gapo etek. Jadi kita nak mauruam tuduh tadi, itu adalah benda yang tidak comel dan tidak baik di dalam masyarakat kita. Dan kita berjanji tanggungjawab ni kita bersama untuk nak baiki dan nak ukah. Dan kita tenangkanlah, insya-Allah benda ni tak akan berlaku lagi pada masa depan, insya-Allah taala. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدي شبابنا وشاباتنا إلى ما تحب وترضى. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.